Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studios. So, hari ni aku nak cerita topik ringan-ringan je. EPL pun duk rehat lah ni, UCL pun duk rehat lah ni. Yang duk jalan FA Cup macam tu je. So, hari ni aku nak cerita permusuhan antara Manchester United dengan Liverpool. Tolak tepi Manchester Derby, tolak tepi North London Derby, tolak tepi London Derby, semua tim London Derby. Tolak semua permusuhan dalam Liga Inggeris, dan permusuhan yang paling ketat dalam Liga Inggeris adalah Manchester United dengan Liverpool. Dan dekat Malaysia pun kita dapat rasalah bahang dia. Kita sendiri dapat tengok fan Liverpool dengan fan MU dekat Malaysia ni tak ada yang ngam. Dan antara fans kedua-dua tim ni lah yang banyak buat troll. Dan setiap kali game Liverpool lawan MU, walaupun MU tak kuat ke, walaupun Liverpool tak kuat ke, dia tetap akan jadi panah. Akan banyak jadi insiden pergaduhan dan sekaligus akan membuatkan game tu jadi panah. Tapi apa pernah terfikir tak, bila startnya permusuhan antara kedua-dua tim ni? Sebenarnya permusuhan antara kedua-dua tim ni dah mula lama dah. Kita je yang lalai. Permusuhan antara Liverpool dengan Manchester United ni bermula daripada zaman 1800 dulu dah start dah. Tapi sebelum tu hubungan antara Manchester dengan Liverpool ni aman je. Tapi apa yang buatkan mereka ni jadi musuh? Kalau hampa nak tahu, waktu 1850-an dulu lah, kedua-dua tempat ni, tempat ke bandar ke negeri aku tak tahu, tapi antara kedua-dua tempat ni lah, Liverpool dengan Manchester ni saling berkait. Liverpool ni adalah salah satu pelabuhan terbesar di Inggeris, dan kota Manchester pula adalah salah satu kota yang pesat dengan perindustrian mereka. So mereka ni saling berhubung kait lah, sebab peniaga-peniaga dari luar negara ramai mereka kena berlabur dulu, dan mereka ni akan berlabur dekat Liverpool untuk pergi ke Manchester. Tapi makin lama, Manchester ni nampak Liverpool ni macam main harga dekat pelabuhan mereka. Maksudnya nak parking kat situ mestilah kena bayar apa semua kan. So Manchester ni nampak macam Liverpool ni main harga yang tinggi. Mungkinlah mereka ni dapat komplain apa semua daripada peniaga-peniaga kat situ. Dan start daripada point ni lah, Manchester memilih untuk buat pelabuhan mereka sendiri. Bila mereka buat pelabuhan mereka sendiri, orang tak main dah dekat Liverpool, orang terus parking kat Manchester lah. Memanglah dia jadi mudah dekat peniaga-peniaga mereka, tapi ni akan menjatuhkan ekonomi Liverpool lah. Rakyat-rakyat mereka, ekonomi mereka merodom dengan sangat teruk. Dan bila jadi macam ni, padah ha. Dia manusia ni semua sama je. Tak kira lah zaman dulu ke zaman lah. Nak kacau apa pun tak apa, jangan kacau duit tu ya. So bila ekonomi Liverpool ni terganggu, penduduk-penduduk Liverpool ni jadi panah dengan penduduk Manchester. Mereka ni anggap Manchester ni macam menjatuhkan ekonomi mereka lah. Padahal Allah yang tentukan rezeki apa, betul tak? So bila jadi cerita macam ni, permusuhan ni start lah antara kedua-dua kota ni. Lepas tu kebetulan kedua-dua tim ni ada juga tim yang kuat, macam Manchester United dan juga Liverpool. So jadilah permusuhan yang hangat antara kedua-dua tim ni. Dan waktu awal 1900, kalau aku tak silap lah, tim Manchester dengan tim Liverpool ni saling berganti dalam meraih trofi. So mereka ni sama kuat lah, orang kata sama naik lah. So bila sama-sama naik, Manchester United menang, Liverpool menang, sama-sama kuat. Dan waktu tu kalau aku tak silap 1950-an, aku pun tak beranak lagi, tapi aku cerita macam aku dah beranak dah time tu lah. Sir Matt Busby, dia ni baru je 2 tahun bersara, dan Liverpool menawarkan dia jadi coach mereka. Tapi dia tolak. Bukan sebab dia tak suka Liverpool, tapi disebabkan pengurusan Liverpool, dia pun tak mahu bagi kuasa penuh dekat Sir Matt Busby dalam mengatur tim. So bila jadi macam tu, dia tak mahulah latih Liverpool, tapi dia pilih untuk coach Manchester United pula. So bila dia main MU, macam-macam trofi yang dia menang. 5 EPL, Charity Shield, dan juga 1 Champions League kalau aku tak silap. Dan bila kawan ni meraih kejayaan kat MU, Liverpool lagi koyak . Tapi beberapa tahun selepas tu, mereka dapat seorang coach yang bernama Bill Shankly. Bila Bill Shankly main Liverpool ni, dia dapat mengubah segalanya untuk Liverpool. Pada awal tahun dia dekat Liverpool, dia dapat menang 4 trofi EPL. Dan start 1970-an tu adalah waktu kegebelangan zaman Liverpool lah. Itulah sebab kita nampak fan-fan Liverpool ni banyak orang tua. Sebab waktu tu golongan-golongan muda di seluruh dunia ni membesar dengan kehebatan Liverpool. Liverpool telah berjaya meraih 11 trofi Liga Inggeris dalam masa Bill Shankly latih Liverpool waktu tu. So waktu tu hampa jangan tanya lah MU buat apa. MU ni bukan terpuruk di Liga Inggeris. Malah mereka ni main dekat Division 2 Liga Inggeris. Tu sangat malu lah waktu tu. Kalau aku tak silap 1974, MU main dekat Division 2. Bayang Bruno Ronaldo main dekat Liga Division 2. Betapa buruknya MU waktu tu. Permusuhan ni pun berlanjut lah, berlanjut sampailah 1980-an. Waktu akhir 1980-an, Sir Alex Ferguson pun main lah dekat Manchester United. Sir Alex Ferguson ni hampa jangan cerita lah. Bila dia masuk kat MU, hampa pun tahu dia buat apa. Menang 13 EPL dekat Liga Inggeris, memang gila lah. Dan banyak lagi trofi dia menang, macam AFL Cup, FA Cup, UEFA Champions League, UEFA Super Cup. Semua dia menang dekat Manchester United. Sampai orang mengatakan dia ni antara coach yang terbaik sepanjang zaman. Dan satu ayat menarik waktu dia first time main kat MU. Waktu dia first time main kat MU tu, waktu tu Liverpool tengah kuat. Dia pun bagi tahu satu kejayaan sangat manis untuk dia bila dia dapat berjaya mengalahkan Liverpool waktu Liverpool tengah kuat. Dan macam hampa tahu, dia ni berjaya mengalahkan Liverpool. Banyak tahun lah Liverpool terpuruk sebab dia. Dan sepanjang Sir Alex Ferguson pegang Manchester United, Liverpool telah gagal untuk jadi juara dalam EPL. Tapi mereka ni walaupun mereka tak menang dalam EPL, dia pun menang juga Champions League waktu 2005. So MU ni start lah berkuasa, menang banyak trofi, fans-fans pun makin banyak. Fan-fan Liverpool ni terpuruk kena troll, asyik kena troll je. Asyik kena troll, makanlah nanti sakit, makanlah nanti sakit. Macam-macam fan Liverpool ni kena waktu tu. Dan sampailah zaman Sir Alex Ferguson bersara. Sir Alex Ferguson ni bersara bukan sebab dia sakit ke apa, tapi sebab bini dia lah tak bagi dia jadi coach. Yalah dah tua, asyik jadi coach je tu, anak cucu terbiak.
Layan nak jujur sekali. So bila Alex Ferguson keluar, hampir tengok kat MU jadi apa. Manchester United ni daripada perkataan Manchester United tukar kepada membulu United. Asyik berbulu je tengok game. Asyik kalah je tengok game. Tapi waktu awal Alex Ferguson besar, Liverpool ni tak kuat lagi. Tapi mereka ni hampirlah menang EPL. Tapi disebabkan jarak slip tu, mereka tak berjaya menang EPL lah waktu tu zaman Brendan Rodgers. Sampailah Liverpool ni start ambil Jurgen Klopp. Bila Jurgen Klopp ni main, aku dah start risau. Waktu tu kalau aku tak salah 2014 dia main daripada Dortmund. Dan dengan cara permainan dia dekat Liverpool tu, aku dah nampak dah Liverpool ni memakan padu lah. Dan satu ayat menarik bila Jurgen Klopp main Liverpool, dia mengatakan dalam masa 4 tahun Liverpool akan menang sekurang-kurangnya 1 trofi. Dan dia ni adalah salah satu lelaki yang boleh percaya lah selain aku. Sebab dia kotarkan janji dia. Walaupun dia ni kalah dekat banyak final, tapi dia berjaya juga raih Champions League dengan EPL dengan Liverpool. Dan bagi aku kalau anda dapat raih 2 trofi ni dalam satu kelab, anda boleh dikau sebagai berjaya lah. Dan Liverpool pun start conquer EPL. Bukan saja mereka ni conquer EPL, malah mereka ni jadi antara kuasa terbesar dalam Eropah. Lain ni kita dah dapat tengok standard Liverpool. Kalau mereka lawan Real Madrid ataupun Bayern, mereka ni still boleh jadi favourite dalam lawan tu. Tapi bagi aku kebangkitan Liverpool ni bukan berpunca daripada Jurgen Klopp saja, tapi punca sebenar-benarnya adalah daripada board. Board mereka dah tak selfish dan board mereka betul-betul buat kerja. Mereka betul-betul dengar cakap coach, mereka betul-betul cari pemain yang betul. Mereka tak ada menghezir buta beli pemain dengan harga yang mahal. Kita tengoklah Salah, Mane dengan Firmino dibeli dengan harga berapa. Dan pembelian Liverpool paling mahal waktu zaman Jurgen Klopp kalau aku tak silap adalah Virgil van Dijk. Tapi waktu awal-awal Van Dijk main Liverpool, ramai troll lah. Ramai kata Van Dijk ni overpriced lah. Ramai kata Liverpool ni bongok lah beli Van Dijk. Aku pun sama lah, tend to control juga. Tapi bila tengok-tengok, Van Dijk ni memang padu lah. Van Dijk ni adalah salah satu centre back yang terbaik di dunia lah ni. Dan bagi aku dia adalah salah satu centre back yang terbaik yang Liverpool pernah ada. Dan sampai lah ni, Liverpool telah berjaya meraih banyak trofi dan kejayaan. Yang paling baru adalah dia pemenang Carabao Cup. MU pula, kita cerita pasal MU lepas zaman Ferguson. Lepas zaman Ferguson, MU ni memang sangat teruk. Kita ambil David Moyes, kita ambil Luis van Gaal, kita ambil Jose Mourinho, dan kita ambil Ole Gunnar Solskjaer. Dan bagi aku coach-coach ni gagal lah melainkan Jose Mourinho. Jose Mourinho dapat menang trofi dekat Man United. Tapi Mourinho ni tetap dia agak gagal juga oleh fan Man United. Ni sebab perangai fan Man United sendiri. Fan Man United ni tak boleh move on dengan Sir Alex Ferguson bagi aku. Dan setiap kali coach baru main kat Man United, mereka ni akan dibandingkan dengan Sir Alex Ferguson. Bagi aku benda tu bagi pressure dekat coach-coach baru dekat MU. Bukan tu saja, buat-buat MU pun perangai macam apa, hampa tahu lah. Mereka ni sangat kedekut nak keluar duit. Keluar duit pula dekat pemain tak betul. Tak scout betul-betul. Bahagian yang penting yang patut kita beli pun mereka tak beli. Berhutang berapa banyak bilion dah dekat Man United. Barisan-barisan coach pun mereka ambil yang boleh dengar cakap mereka. Dan benda menarik, MU ni sebenarnya berpeluang mendatangkan Pep Guardiola waktu sebelum Mourinho ambil Man United. Walaupun Mourinho ni berjaya dekat Man United, tapi bagi aku Pep Guardiola ni adalah salah satu coach yang terbaik di dunia. Kalau dia main MU, aku rasa MU akan jadi kuat lah ni. Tapi sebab apa mereka tak mahu Guardiola? Sebab Guardiola ni suka perhabis duit lah. Tengoklah berapa ratus juta dia perhabis kat Manchester City. Tapi tak apalah, dia dah perhabis banyak duit berjaya. MU ni perhabis banyak duit, apa dia boleh dapat? So lah ni kita dapat tengok kejatuhan Man United dan juga kenaikan Liverpool. Semua ni bagi aku memanglah sebab pemain, sebab coach yang tak reti handle team. Tapi sebab utama bagi aku adalah board. Bila pengurusan-pengurusan atasan ni tak ada minat dengan bola sepak, mereka ni hanya pikat duit sahaja. Bola sepak ni diketepikan lah daripada duit. Tapi secara jujur dalam hati aku, semua fan Man United pun sama. Fan Man United ni nakkan keluarga Glazers ni belah. Dan aku harap MU ni akan dapat pemilik baru. Tak kaya pun tak apa, janji mereka ni ada cinta dengan bola sepak. Dan itulah dah habis. Okay, terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video, okay? By the way, thank you 2000 subscriber, okay?